Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ingin meneruskan kembali tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 yang berkisar tentang ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat yang ke-7 ini panjang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita ambil yang pertama, ghairil maghdubi 'alaihim, iaitu kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tergolong di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maksud murka ini banyak. Maksud marah boleh, maksud lanat pun boleh, maksud tak suka pun boleh, maksud benci pun boleh. Jadi dalam ruang lingkup kebencian yang perlu kita hindarkan supaya Allah menyayangi kita, sebagaimana dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Sifat Allah dalam ayat yang pertama dan yang kedua, iaitu tanda kemegahannya Allah SWT. Allah mempunyai sifat ar-rahman ar-rahim, maha pemurah lagi maha penyayang. Bila Allah menyentuh tentang pemurah dan penyayang, kasih sayang Allah ni terlalu luas. Hatta binatang-binatang yang berada di atas muka bumi tidak pernah terhindar atau tidak pernah tertinggal dalam pemberian rezeki. Jadi bila Allah letakkan pada hujung yang akhir pula berlawanan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah kata Allah Maha Penyayang, tapi dalam hujung yang terakhir pada ayat yang ke-7, Allah menyatakan bahawa jangan sampai kamu tergolong termasuk di dalam golongan ataupun hamba-hamba-Ku yang aku murkai, yang aku marah, yang aku laknat, yang aku benci. Kita telah berbahas panjang berkaitan tentang golongan-golongan tersebut, sehingga sampai kita mula membicarakan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang dibawa daripada hadis Ali bin Abi Talib tentang mafhum hadis, iaitu sekiranya umatku melakukan 15 perkara tersebut, maka layaklah ia mengundang bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah mengupas, menerangkan tentang perkara yang ke-10 ataupun yang ke-9 serta yang ke-10, iaitu berkaitan tentang melantik pemimpin yang buruk akhlaknya, yang rendah moralnya, yang jahat sifatnya. Sifat pemimpin mesti sifat yang baik. Telah diulang berkali-kali bahawa memilih pemimpin bukan memilih tentang sudut kepopularannya, populariti, terkenal, tetapi ia lebih kepada sifat amanah, sebagaimana sifat Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Iaitu sifat amanah, iaitu sifat yang terpuji. Sebab dia pemegang tampuk pemerintahan. Bayangkan kalau tampuk pemerintahan dipegang oleh orang yang tidak amanah, orang yang buruk akhlaknya. Sebab itu Nabi mengulang dalam hadis-hadis yang begitu banyak tentang pemimpin-pemimpin yang berkaitan tentang jawatan. Hari ini di Malaysia, dalam situasi semasa hari ini, kisah perebutan kuasa, kisah perebutan jawatan sudah menyebabkan rakyat semakin meluat dan muak. Silih berganti daripada Sabah sampai ke Perak, daripada Perak turun ke selatan dan sampai ke tahap yang luar biasa. Dalam keadaan kita perhatikan rakyat semakin terdesak dengan penyakit ataupun pandemik COVID-19, tetapi berbeza dengan ahli politik yang seolah-olah tidak pun risau tentang
pandemik tersebut, tetapi risau tentang jangka hayat politik masing-masing. Kita bukan nak mengulas tentang politik semasa. Kita nak mengulas tentang tanda-tanda Allah memberikan bala bencana. Allah memberikan musibah. Bila sebut musibah, ia bukan berkisar tentang setitik air hujan yang jatuh ke bumi hanya terkena pada seseorang sahaja. Tapi ia melibatkan hujan yang turun, walaupun turun di satu tempat, tetapi yang basahnya melata tempat, seluruh tempat. Ada yang sampai banjir, ada yang sekadar basah saja, ada yang sekadar renyai-renyai biasa yang dirasai oleh penduduk di situ. Jadi Nabi menyatakan bahawa banyak hadis-hadis tentang kepimpinan. Kita nak tengok tentang kepimpinan. Ada yang baik dan ada yang buruk. Hadis Nabi yang pertama yang nak dibacakan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya atau maksudnya, sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan, sedangkan jawatan itu akan menjadi sesalan pada hari kiamat jika tidak dijalankan dengan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini lumrah kehidupan manusia tentang jawatan. Kisah tentang jawatan telah dibawa dalam Al-Quran bila Allah menawarkan jawatan khalifah. Masing-masing berangan mengatakan mereka layak memegang tampuk khalifah. Iblis atau jin ataupun Azazil dan tentera-tenteranya mengatakan mereka layak. Malaikat juga mengatakan juga mereka layak. Tetapi Allah tidak memberi kepada orang atau makhluk yang meminta. Allah memberi kepada makhluk yang tak tahu apa-apa, iaitu bernama manusia. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bila Allah berfirman kepada para malaikat, aku ingin menciptakan atau melantik manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka timbul pertanyaan dan timbul persoalan di kalangan para malaikat, ya Allah, kenapa kau nak melantik manusia sebagai khalifah, jawatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan ada makhluk yang begitu taat yang tidak pernah ingkar walau sesaat. Sedangkan ada pengalaman-pengalaman yang lalu yang malaikat menceritakan semula tentang makhluk yang suka berbunuh-bunuhan, suka bergaduh, suka berdendam, suka bermusuh. Dan ciri-ciri tersebut ada pada manusia. Sedangkan malaikat ketika itu belum lagi melihat wajah sebenar manusia. Sebab Allah belum ciptakan manusia tadi. Tetapi persepsi perbandingan makhluk-makhluk yang terdahulu, maka dikiaskan makhluk itu sama macam makhluk-makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan telah terbukti dan nyata tentang sifat malaikat. Itu sebab bila kita rebutan pemimpin, jawatan pemimpin, sejak dahulu lagi Nabi memberi peringatan kepada kita bahawa jawatan ini memang seronok. Tetapi ada orang dan ramai orang yang akan menyesal di akhirat sebab tidak menjalankan amanah. Kenapa? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang jawatan yang dipikul, yang disandang, yang dipangku. Apatah lagi kalau dia mengikut tanggungjawab itu secara baik, maka baiklah jadinya memberi manfaat, memberi syafaat padanya di akhirat. Bagaimana tentang orang yang hanya bercita-cita menjadi pemimpin dan diberikan jawatan pemimpin tapi tidak melaksanakan tugas-tugas kepimpinan. Ketika Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, tindakan pertama yang ia lakukan ialah menukar jawatan khalifah kepada nama lain. Sebab jawatan khalifah ni berat. Nama pun berat, khalifah. Jadi Umar Al-Khattab rasakan bahawa gelaran tersebut ini terlalu tinggi dan sukar untuk dipikul serta menjauhkan
jawatan ini pada orang ramai. Maka ditukarkan dengan ijtihadnya sendiri menggunakan gelaran Amirul Mukminin, pemimpin, ketua bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia pemimpin bagi orang beriman, maka pemimpin bagi orang beriman lebih beriman daripada orang yang beriman. Ini katakan Amirul Mukminin. Jadi bila dimanggil dengan gelaran tersebut, semua masyarakat boleh terima dan rasa bangga kerana telah ada jaminan Amirul Mukminin, orang yang dilantik sebagai pemimpin, dia ketua bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman semua orang baik-baik semua. Orang beriman tidak ada melakukan kesalahan. Orang beriman tidak akan berdendam. Orang beriman tidak akan bermusuh. Orang beriman tidak akan tamak. Tapi bila jadikan ketua, maka sifat-sifat kebaikan ada pada dia. Jadi tugas Umar Al-Khattab melaksanakan tugas dengan penuh kepayahan. Sukar, susah jawatan ni. Amirul Mukminin bersiang hari bersengkang mata untuk menjalankan pentadbiran. Malam hari bersengkang mata untuk memeriksa keadaan. Sedangkan waktu malam adalah waktu berehat, waktu malam waktu beribadah. Sebab tu kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi bila pegang jawatan, waktu ibadahnya lebih kurang berbanding orang lain. Sebab tak ada masa untuk melaksanakan ibadah seperti dahulu. Fokus utamanya adalah tanggungjawab. Sebab Nabi dah pesan, kalau kamu inginkan jawatan, ada orang yang akan menyesal, ada orang yang akan berbahagia. Orang yang menyesal, orang yang tidak jalankan amanah, orang bahagia adalah orang yang menjalankan amanah dengan sebaik yang mungkin. Jadi Umar biasanya bergerak waktu malam, mencari, memerhati, meninjau keadaan rakyat. Sehingga sampai satu ketika, dia bersama Aslam, pembantu dia, khadamnya, mengiringi dia, mencari, merisik dalam keadaan pakaiannya, pakaian yang luar biasa, tidak kenal siapa dia, khalifah, pemimpin. Sehingga perjalanan Umar Al-Khattab dan Aslam terbawa dalam satu daerah bernama Harrah. Di Harrah, Umar meninjau keadaan rumah, satu rumah. Tapi dia terpaku dan terhenti bila melihat sebuah rumah yang tidak menutup pintunya waktu malam. Sambil dikelilingi oleh anak-anak dan seorang ibu yang telah tua sedang memasak. Daripada jauh Umar memerhatikan, lamanya makcik ni memasak. Suara anak-anak kedengaran meminta makanan sebab ialah masak mana yang lama. Apa yang tak empuk lagi sebenarnya ni? Daging takkan tak empuk-empuk. Ikan takkan tak empuk. Ayam takkan tak empuk. Jadi anak menunggu. Sehingga merayu pada mak dia, mak tak masak lagi ke mak? Lama ni mak. Mak dia kata nak masak lah ni. Tunggu kejap, nak masak lah ni. Jadi harapan yang diberi kepada anak-anak begitu tinggi. Jadi anak-anak leka main. Bila berhenti bermain, tanya lagi, mak tak masak lagi ke? Mak dia kata nak masak lah ni. Tunggu sabar-sabar. Sehinggalah waktunya lama sampai anak-anak ni tertidur. Lapar, susah nak tidur. Tapi kalau lapar boleh tertidur, maknanya benar-benar lapar dan letih. Jadi Omar pun nak mengamati, nak melihat apa benda yang makcik ni masak, kakak ni masak, yang lama sangat ni, sehingga anak-anak yang lama menunggu tertidur. Sehingga dia memberanikan diri bersama Aslam, temankan aku ke rumah kakak ni, atau makcik ni, aku nak tanya beberapa soalan. Dia Aslam berikut. Setelah memberi salam, minta izin masuk, dan Umar dibenarkan masuk. Umar tanya, kakak sebenarnya, saya sebenarnya tadi perhati kakak laya jauh. Nampak kakak sedang memasak sesuatu. Nampak anak kakak tadi macam meminta makanan yang kakak sedang masak. Tapi tak masak-masak. Saya menunggu memang lama dan saya tengok tak mungkin makanan boleh lama untuk dimasak. Wanita ni heran. Heran satu kerana nak jawab segan. Yang kedua pula, ada orang yang merhatikan dia sehingga sampai larut malam. Lalu dia membisikkan ke telinga Umar, mengatakan, wahai orang muda, sebenarnya aku berusaha untuk menjadikan anakku tertidur kepenatan. Kerana tak ada apa yang aku masak. Cuba kamu tengok dalam periuk yang aku masak. Hanya ketulan-ketulan batu.
Jadi bila batu ini sudah sampai tahap mendidihnya air, dia akan memantul ke dasar periuk dan membunyikan sesuatu. Jadi anak-anakku membayangkan aku sedang memasak sesuatu. Sebenarnya aku tak masak batu, aku yang mencampakkan betul-betul batu supaya batu ini melambung-lambung dan menghiburkan dia yang aku sedang masak. Terkejutlah Umar Al-Khattab. Sampai tahap tu, suami kakak mana? Dia kata, aku ni seorang janda, suami aku baru meninggal dunia. Dan aku ada beberapa orang anak dan aku tak mampu beli makanan. Dan kehabisannya sudah beberapa hari aku sudah kehabisan makanan dan anakku yang betul-betul lapar dan aku sini sedang lapar. Tapi apa boleh aku buat? Baitul Mal, pemimpin Amirul Mukminin yang dikatakan orang baik di Madinah ini tak pernah bertanya khabar tentang kesusahan aku. Bila aku tidak ditanya kesusahan, maka rakyat di Madinah pun sama juga aku rasakan begitu. Dia lena dengan jawatan dia seronok dengan jawatan dia. Tersentak. Omar tersentak bila kata-kata ini diutarakan, disampaikan secara direct. Tidak ada sindiran, sampai terus. Yalah, bila kakak ni tak tahu yang itu Umar Al-Khattab, jadi cakap terus terang. Umar mengangguk diam. Tak pernah sekali pun ke Umar Al-Khattab turun mematikan rakyat. Tak pernah. Cuma aku berharap suatu hari nanti atau sampai di akhirat aku ada hak untuk mendakwa Umar Al-Khattab di akhirat. Kerana membiarkan aku sebagai rakyatnya kelaparan, membiarkan anak-anakku sebagai rakyatnya kelaparan. Nangis Umar Al-Khattab. Sampai basah janggutnya, basah jubahnya dengan tangisannya. Begitu sahih. Aslam tak berani nak berbicara, tak berani nak membisikkan pada kakak tu, inilah Umar Al-Khattab. Tapi dia memerhatikan pergerakan tuturan Umar Al-Khattab semakin perlahan. Umar Al-Khattab, jiwa dia keras. Sukar dia untuk menangis. Tetapi dalam satu perkara dia akan menangis. Apatah lagi kakak ini ingin menuntut haknya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Umar Al-Khattab kata kakak, tak apa, minta izin saya keluar, saya akan datang semula. Kakak ni tanya, kau nak ke mana? Tak apa, saya nak mengambil sesuatu makanan untuk serah pada kakak. Jadi Umar pun berlari daripada Harrah, berlari ke kota Madinah. Walaupun perjalanan tu jauh, berlari. Dalam keadaan berlari, dia terus pergi Baitul Mal. Lalu sampai di Baitul Mal, dia keluarkan tepung, dia keluarkan keju, dia keluarkan gula, dia keluarkan makanan-makanan yang boleh dimasak dan dipikul, letak satu guni, dipikul. Berlari juga pikul ke rumah kakak tadi di Harrah. Aslam kata, ya Amirul Mukminin, bagi saya yang pikul, saya orang muda, saya khadam. Tak payah. Aslam minta lagi, tolonglah, bagi saya pikul benda ni. Amirul Mukminin jalan ke hadapan, bagi saya yang bawa. Umar berhenti. Umar kata, Aslam, kau sanggup pikul menggantikan aku di akhirat nanti untuk menjawab tuduhan kakak tadi, untuk menjawab dakwaan kakak tadi. Kalau kau sanggup, kau boleh bawa. Tapi kalau kau tak sanggup, lebih baik aku yang bawa. Kan orang sanggup bawa. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan seorang tetapi hasil usaha. Dia pikul apa yang diusahakan, dia tak pikul apa yang usahakan. Jadi bebanan yang Allah beri sesuai layak bagi seorang. Orang tak boleh pikul, dia yang pikul. Jadi Umar tak ada alasan yang kukuh untuk membenarkan hadam yang bawa bebanan. Lalu dibawa sampai ke rumah kakak tadi dan kakak tadi pun tengok ada kesungguhan, dia pun diam. Umar kata, kakak diam, biar saya masak. Hari ni saya jadi khadam kakak. Orang ni, perempuan ni tadi, yalah, silakan. Orang sedang kelaparan. Orang sedang memerlukan pertolongan. Datang ada orang yang ingin membantu dengan penuh keikhlasan. Lalu Umar masakkan makanan, menghidangkan makanan, membersihkan rumah kakak tadi. Setiap siap, dikejutkan anak-anak kakak tadi dan disuapkan pada mulut anak-anak tadi, dan kakak ni pun makanlah dalam keadaan kelaparan. Orang sedang lapar, makan, betul-betul makan. Tak payah pelawur, dia akan turun makan. Orang sedang lapar. Setelah habis makanan, Umar pun nak balik.
Kakak ni kata, wahai orang muda, sepatutnya engkau lah yang layak jadi khalifah. Sebab kau orang baik. Kau ambil tahu kesusahan orang ramai. Budi pekerti kau bagus. Kau sentiasa datang waktu malam untuk membantu aku. Sedangkan orang lain hanya memerhatikan aku. Kau lah yang layak jadi khalifah. Bukannya Umar bin Al-Khattab. Umar kata tak apalah. Nanti saya sampaikan kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Aslam nak beritahu pada kakak ni, itulah Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab kata diam. Tak. Jadi pada keesokan harinya, kakak ini dan keluarganya dijemput datang ke rumah Umar Al-Khattab. Bila dijemput datang, risau. Apa kesalahan dia? Sebab ketika datang orang ke rumahnya memaklumkan kakak dan anak-anak dipelawa, dijemput oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab untuk datang ke rumah. Sekarang juga. Di dalam fikiran orang yang seperti ini, cuma bersangka buruk lah. Nah, aku cakap, aku kutuk dia malam tadi, rupanya budak tu yang sampai kepada Umar Al-Khattab. Tak guna tu budak ni. Aku tengok dia baik, tapi dia sampaikan pula, dia mengutuk aku, mengata aku hanya di belakang tengok Umar Al-Khattab boleh tahu. Sedangkan memang aku butuh habis Umar Al-Khattab ni. Tak gunanya pemimpin, tak ambil tahu hal rakyat, pentingkan di sini, penting approach ni, pentingkan jawatannya, tapi tak buat ke mana. Tak pernah meninjau kesusahan rakyat. Hanya mengharapkan orang-orang menyampaikan berita saja, di sini pun tak pergi tengok. Jadi, itulah fikiran sepanjang perjalanan ke rumah Umar Al-Khattab. Dia memikir benda yang sama je. Aku mesti kena hukum ni, habislah aku. Sedangkan aku wanita yang tak ada suami. Anak-anak masih kecil. Bila dia sampai di rumah Al-Khattab, dia terkejut dia amat sangat. Sebab yang memanggilnya ialah Umar Al-Khattab, orang yang datang rumah dia semalam. Orang yang menguruskan makanan dia. Orang yang menyuapkan makanan pada anak-anak dia. Orang yang membersihkan rumahnya. Orang yang menyediakan makanan, menyediakan bekalan-bekalan makanan lagi. Orang itulah yang dikutuk semalam dan orang yang dikutuk itu pendengar seni kutukan tersebut. Allah, dia kata, betul. Habislah, confirm, tak perlu bukti dah. Memang disampaikan direct pada Umar sendiri. Umar tersenyum sebab nampak kebimbangan, gelisah, kakak ni gelisah. Tak, ini. Kita lupakan peristiwa semalam. Saya cuma berharap kakak memaafkan Umar Al-Khattab. Dan saya juga berharap kakak berjanji dengan saya, jangan dakwa Umar Al-Khattab di akhirat. Wanita kata, aku tak akan dakwa dah. Kau yang baik. Kau lah Umar Al-Khattab. Kau lah yang layak jadi pemimpin. Kau lah sepatutnya. Aku tersilap sangka. Kerana aku tak memerhatikan apa keadaan situasi akhlak individu bernama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab kata, terima kasih kak kerana memberikan saya kesedaran. Mulai pada hari ini, kakak jangan risau. Kehidupan kakak, satu keluarga, bertumah tanggung. Sehinggalah anak-anak kakak dewasa dan boleh berdikari. Jadi ini sifat pemimpin yang contoh yang baik. Yang Nabi didik sendiri daripada orang yang begitu jahat, yang begitu nakal, yang begitu teruk, buat segala jenis maksiat, biasa membunuh orang. Segala apa benda yang dia buat, semua berlaku zaman jahiliah, semua dia telah buat. Tapi bila dia menerima hidayah, dia menjadi pemimpin yang terbaik. Sebab hadis Nabi kata begitu. Dalam satu hadis Nabi lagi, riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, agama itu adalah nasihat. Sukar orang menerima nasihat. Kadang-kadang kena nasihatkan orang, dia jawab apa? Kau nasihatkan diri kau sendiri, kau sendiri betul-betul. Nasihat ni, agama ni adalah nasihat. Hari ni kita nasihatkan orang, esok orang nasihatkan kita. Kadang-kadang nasihat tu datang bukan melalui mulut orang. Kadang-kadang tengok pemerhatian daripada orang lain. Kita tengok oleh, sama nasihat macam nasihat aku ni. Macam mana lah. Tengok anak orang, agaknya sama lah. Aku ni buat salah ni. Bukankan nasihat datang daripada percakapan, tapi dalam keadaan pemerhatian. Kadang-kadang untuk pembacaan, nasihat tu datang. Jadi kalau betul terima, kalau tak betul, alhamdulillah, maknanya kita tak adalah untuk dibetulkan. Nabi kata agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Kalau tak nasihat, tak nak agama. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa nak dinasihatkan? Rasul jawab, kepada Allah.
Yalah, kita nak nasihat Allah. Siapa kita nak nasihatkan Allah Ta'ala? Ad-dinu nasihat. Qala liman? Kepada siapa ya Rasul kita nak nasihat? Lillah. Untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Nasihatkan Allah. Kenapa? Macam mana nak nasihatkan Allah Ta'ala? Nabi bantu menjelaskan. Maksud nasihat kepada Allah ialah mentaati Allah. Itu nasihat. Yang kedua, untuk siapa? Kita bila. Untuk kita Allah. Macam mana bentuk nasihat kepada kita Allah Ta'ala? Sebab semuanya wahyu ini betul. Tidak silap. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang yang menyampaikan wahyu pun betul. Orang yang wahyu yang terima pun juga betul. Daripada Al-Amin kepada Al-Amin. Daripada Jibril Al-Amin kepada Muhammad Al-Amin. Macam mana kita nak menasihatkan Al-Quran? Maksudnya lah, kita ikut apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu mana nasihat. Nabi kata yang ketiga, li rasulihi. Untuk rasulnya. Macam mana nasihat Rasul? Dengan mengikuti seruhan dan sunnahnya. Untuk siapa lagi? Para pemimpin, orang-orang Islam. Untuk pemimpin dan orang Islam, macam mana caranya? Dengan menegur dan menasihati. Tegur pemimpin dan tegur Islam. Jangan cara teguran dan menasihati. Teguran ni ada bagai-bagai. Dan orang awam Nabi kata. Dalam kalangan mereka, kalau bentuk mana? Kalau pemimpin, tegur pemimpin, seperti apa? Tegur dia, nasihat pemimpin adalah teguran dia. Menegur dan nasihatkan pemimpin. Dan orang awam, macam mana nasihat orang awam? Satu lagi, iaitu keadaan amar ma'ruf nahi munkar. Menghalang orang awam melakukan kemungkaran, menyuruh orang melakukan ketaatan. Ini nampakkan beza step by step diatur. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini dia. Sifat-sifat kepimpinan. Orang yang memimpin, orang yang boleh menerima nasihat. Orang yang boleh menerima teguran. Jadi ini sifat kepimpinan. Tahan telinga. Umar Al-Khattab sendiri pun kita tahu kisah dia. Kita tahu kisah dia bagaimana ada seorang lelaki datang Umar Al-Khattab dan isi dia berletih. Letiran isteri ni memang macam satu pedang yang begitu tajam. Bagi telinga yang nipis, terangkat. Bagi yang boleh tahan. Jadi, isi kuat beletih. Dia rasa terseksa. Mengadu Umar Al-Khattab. Pergi ke rumah Al-Khattab. Sampai di rumah Al-Khattab. Baru nak beri salam. Dengar, Umar pula kena letih. Aku nak minta nasihat dia. Dia pula kena letih. 2 kali 5, 5 kali 2. Lalu, Umar terpandang ada kelibat manusia. Dia tahan tegur. Sahabat. Apa tujuan kamu datang aku ni? Tak ada apa-apa ya Umar, tak ada apa-apa Amirul Mukminin. Tak ada apa. Kamu Amirul Mukminin. Aku datang untuk minta nasihat macam mana cara nak mengatasi isiku yang suka beletih. Tapi bila aku sampai, kau pun kena senasib aku. Tak payah. Umar kata begini. Kenapa aku tak jawab? Letirannya. Boleh? Umar Al-Khattab, Nabi kata, kalau bertembung dengan iblis terbakar. Bayangkan, ruh, kekuatan yang ada pada Umar bin Al-Khattab. Orang kafir takut dengan Umar Al-Khattab. Orang biasa perang. Dan orang lain pun, sahabat-sahabat pun rasa bimbang sebab dia tegas, takut. Tapi kenapa bila isi dia berletih, dia tahan telinga? Sedangkan dia boleh, dia tengkingnya habis, dia diam. Dia tampaknya isi habis. Apa jawapannya? Aku berdiam diri kerana aku nak menjaga hubungan sahaja. Maknanya orang sehebat Umar Al-Khattab, dia boleh buat lebih pada apa yang isi dia buat. Tetapi kenapa dia bertahan? Kenapa dia tak jawab? Dia nak menjaga hubungan suami isteri. Dan dia memberi hak, mungkin isi perlu meletih untuk melepaskan tension, stres. Jadi suami-suami pun kadang-kadang begitu. Kalau ikutkan tenaga dan fizikal, kuat suami pandai isteri. Tapi biasa suami mengalah. Dia tak kuat. Bukankah suami dia lemah? Tak. Dia nak menjaga hubungan rumah tangga. Itu sebab kita lihat suami-suami yang garang di luar, balik rumah, dia tak garang. Bukan kerana takut bini. Tak. Dia nak menjaga hubungan. Tapi kadang-kadang isteri mengambil kesempatan, tengok aku boleh kontrol lelaki aku. Aku cakap, diam ni. Tak. Dia boleh cakap lebih kuat ke suami, lebih isteri dia. Dia boleh melenting, dia boleh melompat, dia boleh mukul lebih kuat daripada orang lain.
apatah lagi pada seorang wanita yang lemah. Tapi tak, sebab dia, kenapa dia berdiam diri, kenapa tak nak melawan, kenapa ikut, sekadar nak menjaga hubungan. Apa yang Umar Al-Khattab buat, itulah apa yang suami-suami sekarang pun buat. Jadi ini nasihat, adil nasihat. Apa Nabi kata pada hadis seterusnya? Ini yang kita bimbangkan lagi. Kepada Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab ni, bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, setiap orang daripada kalangan kamu adalah penjaga amanah. Setiap kamu juga akan bertanggungjawab ke atas orang bawahan. Maksudnya setiap kita ni adalah pemimpin dan kita menjaga orang yang kita pimpin. Setiap pimpin adalah penjaga amanah yang akan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah penjaga yang amanah dalam keluarganya dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Seorang isteri adalah penjaga amanah dalam rumah tangga suaminya dan bertanggungjawab ke atas jagaannya. Seorang pelayan pun amanah, penjaga amanah dan pada harta majikannya dan bertanggungjawab ke atas barang-barang jagaannya. Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya? Kita ni pemimpin. Betul Allah kata kita ni khalifah, pemimpin. Tapi pemimpin tidak akan dibiar begitu saja. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Akan disoal oleh Allah Ta'ala. Macam kisah Umar bin Al-Khattab. Suami akan disoal atas apa yang dia takbir dalam rumah tangga. Yang kita dah pelajari dahulu antara 3 golongan yang Allah Ta'ala pandang wajahnya di akhirat. 1, 2 dan 3. Kita ambil yang ketiga, suami yang dayus, yang tak jaga hukum hakam dalam keluarga, yang lemah lutut nak tegur keburukan isteri dan sebagainya. Seterusnya Nabi bersabda lagi, maksudnya tidaklah seorang ketua yang menguruskan urusan-urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan kepada kaum muslimin dan tidak menasihati mereka, melainkan dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Right? Gagal masuk syurga bukan kerana tak solat. Pemimpin gagal masuk syurga bukan kerana tak solat, tapi gagal masuk syurga sebab tak jaga kepimpinan dia. Itu yang bahaya. Kalau kita sanggup menahan atau sanggup menanggung risiko, silakan. Ada orang tak sanggup menanggung risiko. Ada orang tak sanggup. Abu Zar Al-Ghifari pernah minta kepada Nabi untuk dilantik sebagai gubernur sebab dia tak ada kerja. Dia perlukan jawatan, dia perlukan kerja. Minta kepada Rasulullah. Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan aku gubernur dengan jawatan ni, bolehlah aku dapat sikit himbuan, gaji. Rasulullah kata tak bagi. Dia tak bagi pada orang yang minta. Kata Abu Zar, jawatan gubernur bukan tidak sesuai dengan kamu. Tak sesuai. Orang sebaik Abu Zar Al-Ghifari tak sesuai. Tak sesuai sebab mungkin akan menyebabkan keadaan semakin teruk. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr, anak Amr bin As. Bila berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas tempat-tempat yang tinggi daripada cahaya si Allah. Ialah siapa dia yang paling adil, yang duduk di atas cahaya si Allah Taala di akhirat. Yang pertama, mereka yang berlaku adil dalam menetapkan keputusan. Hakim-hakim, suami-suami buat keputusan. Adil. Adil ni pada pandangan ijtihad pemimpin, keadilan dia. Orang yang menimu hukuman kan memang kata tak adil. Apa yang orang yang dipimpin nakkan tadi, kalau dia dapat semuanya, itu adil tu. Tapi pemimpin tak boleh beri semua. Tak boleh meninggalkan semua. Itu pemimpin yang mendapat cahaya si Allah Ta'ala. Yang kedua, keluarga mereka dan jawatan yang mereka pegang. Adil pada keluarga, adil pada jawatan yang mereka pegang. Hadis yang ke-6. Hadis yang berkaitan dengan pemimpin. Daripada Abu Zar Al-Ghifari. Kita baru cerita hal Abu Zar Al-Ghifari. Berkata, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tidak mengangkat saya sebagai penjawat, menerima jawatan yang saya katakan tadi? Baginda menepuk bahu saya, kemudian bersabda, wahai Abu Zar,
Sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah dalam pengurusan. Sedangkan sungguh jawatan yang kamu minta merupakan satu amanah dan ada kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali bagi sesiapa yang mampu dengan benar dan menunaikan kewajipan pada jawatan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikan hak wa'atul haq pada yang ahli. Berikan hak. Orang yang tak mampu memimpin, kita beri jawatan dia. Jawatan memimpin. Tak boleh ya. Berikan orang yang berhak pada jawatan yang berhak. Pilih je orang yang tepat pada jawatan yang tepat. Kerja yang tepat. Tepatlah. Hasil yang terbaik. Jadi kita lihat bagaimana kepimpinan menjadi dasar kepada ghairil maghdubi alaihim. Kita sentuhan kepimpinan pada yang Nabi kata 15 perkara, sekiranya umatku melaksanakan 15 perkara maka layaklah menerima azab Allah Ta'ala. Dan kita sentuh yang ke-10, kita lantik pemimpin yang buruk akhlak. Akhlak yang buruk apa dia? Bukan saja dia jahat dan sebagainya, tapi tidak amanah. Makna buruk sini tidak ada amanah. Tidak mementingkan orang ramai, tidak mementingkan rakyat-rakyat. Rakyat ni maksudnya rakyat tak kira Islam tak Islam, asal menjadi rakyat, rakyatlah. Sebab dia menjawab jawatan, rakyat itu yang berada di bawah. Maka dia kena adil untuk semua. Inilah keindahan Islam, kemurnian Islam. Yang Nabi ajar para sahabat dan sahabat-sahabat meneruskan pula sampailah tabi'in, sampailah ke hayat. Sebab orang menjadi pemimpin memang seronok dengan jawatan kepimpinan. Tetapi bimbang orang yang dipimpin, jawatan itulah yang membawanya ke neraka, bukan membawanya ke syurga. Tetapi beruntung bagi orang yang menjawab jawatan pemimpin dan melaksanakan kepimpinan dengan cara yang baik, semampu yang mungkin, dan dia mampu membawa jawatan atau jawatan itu mampu membawa dia sampai ke syurga Allah SWT. Jadi cukup sekadar tu pada pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan kita masih lagi kita dapat mengambil iktibar, dapat memahami sejelas-jelasnya tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, sampai situ dulu. Ada lagi tak? Ada. Sebab Nabi kata ada 15 perkara, kita baru sentuh 10. Kita baru sentuh 10. Ada 5 perkara lagi. Sekiranya umat Muhammad melakukan perkara tersebut, Allah azab. Allah beri bala. Bala, bencana, musibah sebagainya. Bukan untuk kita seorang, untuk semua orang. Jadi kita hidup dalam berjamaah. Jangan kecilkan diri berjamaah. Nabi mengatakan orang yang jauhkan diri berjamaah seperti seekor binatang ataupun kibas yang lari daripada kumpulan kibasnya. Dia pasti akan dimakan serigala. Serigala tidak akan makan kibas atau kambing yang berada satu kumpulan. Kerana bila satu kumpulan dia menjadi kuat. Tapi bila dia terhindar berjamaah, duduk terpencil seorang diri, tak nak campur jamaah, tak nak join jamaah, dia menjadi orang yang lemah. Sebab tak ada siapa keakhiratannya. Musuh datang sekarang bila-bila masa. Nabi dah ajar, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Aku dah beri kamu contoh. Aku berikan kamu model. Iaitu Rasulullah. Akhlaknya bagus. Maksum dia. Terhindar melakukan dosa. Maka ikut dia. Jadi bila kamu ikut dia, kamu selamat. Cukup sekadar tu. InsyaAllah ada kesempatan, kita akan sambung lagi. Kita akan cerita lagi. Mudah-mudahan dalam penceritaan, pengesahan, penafsiran hari ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada para penonton yang saya sayangi, yang Allah sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.